Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 亲爱的会友们、弟兄姐妹们，早上好！ Berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul, bersekutu dan yang paling penting kita bisa beribadah kepada Tuhan. 今天我很高兴，我们大家可以聚在一起来敬拜我们的神。 Sebelumnya saya akan bersama dengan jemaat sekalian berdoa kepada Tuhan. 我们今天先用祷告来开始。 Bapa yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur padamu 爱我们的主，我们真的是要感谢你， karena kami dapat bersama beribadah kepada Engkau. 因为我们可以一起来敬拜你。 Ajarkanlah kami melalui firman-Mu, 求你透过你的话语来教导我们， sehingga kami lebih mengenal dan mengasihi Engkau. 让我们更认识、更爱你。 Tolonglah kedua hamba-Mu ini, 帮助你两位的仆人， kami berdoa, menyerahkan dan memohon Engkau ada di tengah-tengah kami. 我们祷告、仰望一切，求你与我们同在。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 奉主耶稣的名，我们祷告，阿门。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah cinta yang tidak pudar. 亲爱的会友们，我们今天早上的主题就是永不褪色的爱。 Kita akan bersama membaca beberapa bagian firman Tuhan. 我们来一起读几个经文。 Yang pertama kita baca dari Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-1. 第一，我们就会读从约翰福音13章第1节。 Saya sudah mencatatkannya dan saya akan membacakan bagi kita semuanya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 我已经抄下来，我就为大家读约翰福音13章第1节。逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。 Kita akan membaca lagi satu bagian firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 3. 我们再读一部经文，就是从耶利米书31章第3节。 Saya akan bacakan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. 古时，耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。” Kita akan melanjutkan satu ayat lagi, Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya kita semua hampir hafal ayat ini ya. 接下来我们再读一个经文，约翰福音第3章16节。 Saya mengajak Bapak Ibu sekalian banyak membaca Alkitab, kita akan melihat cinta Allah hari ini. 我邀请大家，今天早上我们来看神的爱。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 今天我们读神的话语到这里。 Berapa hari yang lalu saya dengan adik saya setiap pagi dengan adik saya naik mobil ke kantor, dia yang nyetir. 有几天前，我与我的妹妹，我们其实每天都可以在一起到办公室那边。 Karena adik saya begitu masuk mobil dia langsung suka nyala lagu, dan saya lagu apapun saya tidak tahu dia nyala lagu apa, asal gak lagu yang ribut aja saya udah tenang. 我与我的弟弟就是在车上，他就开始开音乐，什么音乐其实都可以，就是不要太吵的音乐。 Dan biasa dia buka lagu itu gak tahu kenapa saya seperti gak dengar punya. 他平常开了那个音乐，我平常都没有听到。 Nah, waktu itu dia buka lagu, pas lagunya Forever Love. Dia sendiri yang dengar, saya gak tahu.
那时候呢，他就在听这个音乐，那个歌就是《Forever Love》， Kemudian adik saya ketawa. 是我弟弟听，他就 Dia 笑了。 bilang lagunya lucu. 这个歌是好笑。 Saya bilang lucu apanya lagunya itu ya. Kalau nggak terlalu denger tapi kira-kira saya nggak berani puter kena copyright nanti ya. Lagunya gini kira-kira Forever Love. Seperti itu. Jadi lagunya itu kayak romantis banget. 我就问我的弟弟为什么好笑呢？因为如果我听的话呢，这个歌《Forever Love》就听了很浪漫的一首歌。我今天没有播出来， Terus 因为 dia bilang copyright。 nyanyi Forever Love dia baru cerai, kata adikku. 他唱《Forever Love》，但是他刚刚离婚。 Terus saya bilang kenapa? 那我就问了，为什么呢？ Ketangkap menyeleweng. Oh orang tangkap dia ya, saya bilang gitu. 因为他妻子知道他有婚外情， Bukan istrinya yang nangkep, dia bilang. 不是，就是他妻子知道他妻子抓到他了。 Terus kemudian saya cari, oh rupanya orang ini. Mungkin kalau ibu-ibu yang kayak saya tua gini tahu ya, yang dulu nyanyi lagu itu loh, apa itu? Yang apa loh, 我是一条龙什么龙龙龙的。Ada lagu itu, 黑色的头发啦，黄色的，就是讲这首歌. Dan lagu kayak gitu, dia kemudian ternyata ada nyanyi lagu romantis seperti itu. 那姐妹们可能就知道他以前有唱几首歌，就是有那个一条龙，就是也是有唱这个浪漫的歌。 Dan ada foto dia yang begitu romantis dengan istrinya, itu anak kedua, udah punya 2 anak. 也在这里我们看到他与他的妻子才刚刚生第2小孩的时候，很浪漫的。 Dan adik saya bilang ini gosipnya rame loh. 现在这个绯闻真的是很热闹，大家都知道。 Jadi kemudian saya pikir, oh Forever Love itu ada di lagu. Kalau mau cinta yang selamanya itu ada di lagu kok, saudara. 但我就想要永远的爱呢，就在一首歌里面有。 Jadi benarkah ada cinta yang tidak pudar? 但是真正的有这个不褪色的爱吗？ Nih saya lihat ya, saya ambil dari internet, ada anak-anak muda lihat, ini kan berarti SMP ya, ke sekolah gandengan tangan, kayaknya yang gini ini rajin ke sekolah deh saudara. 我就在网上看到这个初中的男女他们在谈恋爱，这样的话他们可能就很勤劳的去学校，因为就一直在一直在牵手。 Nah kalau gini, ini namanya lagi pacaran, bawa motor itu nempel. Coba kalau lihat AI sama Acek-Acek kalau naik motor mana kayak gini ya. 如果看这照片的话，就是有2位很年轻的，他们就在摩托车紧紧的抱着。如果是阿姨还有叔叔们，不可能是这样的。 Mana mungkin duduk sampai nempel-nempel lengket tahu keringetan. 那就不可能，阿姨跟叔叔们就这样坐在一起，因为就流汗了， Iya, terus bau lagi. 又臭， Jadi gak mungkin nempel kayak gini. 不可能就这样粘住了。 Kalau udah menikah beberapa tahun, si istri duduk, si suaminya sibuk, handphonenya nggak lihat lagi loh. Kalau dulu pacaran, matanya lihat terus. 若已经结婚几年了，先生一直在看那个手机，那太太就看着先生在看手机。 Kalau dulu matanya itu saling menatap dan keluar bunga-bunga loh saudara, bisa jadi kebun. 以前他们2个人就看彼此在看对方，就会可以出现那个花。 Nah si suami pun kalau kamu ngomong dia anggap kamu bising, sudah gak terlalu dengar saudara. 若妻子在讲话的，那丈夫就不听了，他都觉得你在讲什么。 Saya ingat saya pernah nonton satu acara ya. 我记得我有看一个节目， Dan ada 2 orang duduk sama-sama waktu masih muda ya, pasangan muda, lagi baru jatuh cinta. 有一对的男女，他们坐在一起，才刚刚谈恋爱。 Dan si laki itu biasa taruh barang di sebelah, itu 30 tahun yang lalu. Jadi taruhnya koran saudara, bukan handphone. 那时候已经30年了，所以在那个男子的旁边是报纸，不是手机。 Dan duduk di ujung bangku, itu bangkunya cukup panjang. Ujung sini si cowok, ujung sini si cewek.
那个椅子很长，就是在一边那个女孩子，在另外一边就是那个男孩子。 Dan si cowok mau ambil koran, pegang-pegang, kepegang tangan ceweknya. Begitu kepegang saudara, apa yang terjadi? Rupanya dia langsung merasa strum, kayak ada listrik. Begitu hatinya kesetrum, hatinya langsung kayak ada getaran. Dan dia langsung merasa begitu, wah tiba-tiba dunia jadi indah saudara. 那男孩子呢，一直要拿那个报纸，他手一直到旁边就握到那个女孩子的手，突然间他就觉得有触电了，他觉得自己都震动了，就突然间觉得世界都很漂亮。30 tahun kemudian, 30年以后， duduknya masih sama kayak kita ya, PPKM satu sini satu sana. 他坐在一起都是远远的，就像那个 PPKM。 Kalau dulu taruhnya itu koran, sekarang si ence-ence si kakek-kakek juga keren, dia taruhnya handphone. 以前放的是报纸，那现在这个伯伯他就放的手机。 Dan seperti biasa dia mau pegang, mau cari handphone lagi. 那就是平常他就一直要找他的手机， Dan sekarang kepegang tangan istrinya lagi. 那现在就拿到他的妻子的手， Begitu dia kepegang, dia pluk. Istrinya bilang, kenapa kamu pukul aku? 那摸到他妻子的手的时候，他妻子就骂了，就问他：“你为什么打我？ Kenapa kamu tanganmu taruh sini? Saya mau cari handphone, kepegang tanganmu. 你的手为什么放在这里呢？我在找我的手机，就摸到你的手了。” 30 tahun kemudian semua sudah berbeda saudara. 30年以后，一切都变了。 Apakah cinta itu bisa pudar? 爱是否可以褪色？ Kadang karena waktu, rutinitas, kesibukan, godaan yang banyak di luar bisa membuat cinta itu menjadi pudar. 因 Dan 为 banyak faktor lain. 因为时间也是我们的忙碌，我们的日常生活中，在外面有很多引诱的，让这个爱褪色了。 Dan kasih Allah adalah kasih yang tidak pudar. 神的爱是永不褪色的爱。 Tadi kita sudah bicara bagaimana kasih manusia. 刚才我们已经提到人的爱是如何的一个爱， Kasih manusia itu adalah kasih yang bisa pudar. 人的爱就是褪色的爱， Dan kasih Allah tidak pudar. 神的爱不会褪色的爱。 Saya lihat di dalam ayat yang kita baca, Yohanes pasal yang ke-13, saya akan bawa kembali kita ke ayat 13 ya. 我们看我们刚才读的经文，就是约翰福音13章第1节。 Latar belakang dari ayat ini adalah mau perjamuan terakhir Tuhan Yesus. 这个经节的背景就是上帝主耶稣那时候 Dan 有 Yohanes 最后的圣 13 餐， itu mencatat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. 在约翰福音13章就在记载耶稣在洗他门徒的脚。 Dan ditulis Yesus membasuh kaki murid-murid, termasuk Petrus dan Yudas tidak ya? 耶稣洗门徒的脚，那个是包括彼得与犹大吗？ Apakah Yesus tidak tahu Petrus akan menyangkal dia sebelum ayam berkokok? 耶稣知道吗？就是彼得会在鸡叫以前会不认他。 Apakah Yesus tahu waktu dia doa di Taman Getsemani, Yudas sudah menjual dia, datang memeluk, mencium dia. 耶稣是否不知道，在科西玛尼园的时候，犹大会来到他那边，要亲他，但是是要抓他。 Tapi Yesus tetap mengatakan apa? Sama seperti ia senantiasa, artinya dahulu, sekarang, dan selamanya saya mengasihi murid-muridnya, yaitu mengasihi mereka. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sampai yang akan datang Tuhan tetap akan mengasihi. 但是耶稣说，耶稣爱他们，就是从以前、现在、将来，也一直都在爱他的门徒。 Walaupun Petrus akan menyangkal dia, Tuhan tetap mengasihi dia. Walaupun Yudas akan menjual dia dengan sebuah ciuman dan 30 keping, dia tetap mengasihi dia. 虽然彼得会不认他3次，虽然犹大会以亲耶稣来出卖他， Tapi Tuhan tetap mengasihi. 但是
我们的 Bagaimana 神以及爱 manusia 他。 kita yang karena begitu waktu lama, rutinitas segala hal bisa membuat cinta kita jadi pudar. Itu bisa mempunyai cinta yang tidak pudar. 那我们人呢，就是因为我们的忙碌，我们的日常生活的一些事情，让我们的爱褪色。我们如何把这个爱不褪色呢？ Hanya satu cara dan tidak ada yang lain. 只有一个方法，就是唯一的方法， Yaitu kembali kepada Tuhan Yesus yang punya cinta yang tidak pudar itu. 就是回到主耶稣基督，因为这不褪色的爱，就是是神而来的。 Betapa pentingnya kasih itu bagi Tuhan. Saya akan mengajak kalian membaca Alkitab ya, mungkin agak banyak sedikit. 爱对神来说是多么重要，我们一起来看几个经节。 Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. 我会从哥林多前书读第13章第1、第2、第3节。 Di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan ayat yang kedua kita lihat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan yang ayat ketiga dikatakan, semua jika tidak mempunyai kasih itu gak ada artinya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 第一节，我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了乌德罗想的伯一般。第二节，我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。这个表示就是这一切没有爱就没有意义。第3节，我若将所有的周济穷人，又使己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。 Tanpa kasih apapun yang kita lakukan itu gak ada artinya. 没有爱，我们做的一切没有意义。 Dan di dalam Wahyu, saya ambil lagi dari Wahyu. 在启示录， Saya ambil lagi dari Wahyu, kita akan melihat Wahyu pasal yang kedua. Di sini dikatakan ayat 2 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Berarti orang yang di Efesus di Wahyu ini mencatat mereka sangat giat untuk Tuhan. Tapi ayat kelima Tuhan menegur mereka. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula mereka lakukan? Yaitu mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula, dan itu yang Tuhan minta daripada mereka. 就是在启示录第2章第2节与第5节。第2节，我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人，你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。就看到这里，就是以弗所那时候就是很勤劳来服侍神。第5节，但是神还是责备他们。 就是说，所以，应当回想，是从哪里坠落的，并要悔改。 Dan ayat keempat mengatakan mereka telah kehilangan meninggalkan kasihnya yang semula. 哦，第4节就看到他们已经离弃了起初的爱心。 Saya akan ceritakan sebuah ilustrasi. 我要为大家讲一个故事。 Sebenarnya ini kejadian yang pernah saya dengar zaman dahulu. 其实这已经以前发生的事。
Dan ada sepasang suami istri, sewaktu laki ini masih miskin, wanita ini sudah cinta kepada dia dan tetap mau menikah dengan dia walaupun cowok ini tidak punya apa-apa. 但一个男孩子他那时候还是很穷，但是这个女孩子已经爱上他了。 Sehingga waktu mereka baru menikah itu cuma sewa satu kamar kontrakan, gak ada tempat tidur, istrinya itu tetap mau ikut dia. 当他们刚结婚，他们只有租一个房间而已，他的妻子还是跟着他。 Suaminya susah cari kerjaan, istrinya pinter bikin kue, akhirnya dia izin dia bikin kue dan suaminya jualan. 她的丈夫很难找到工作，她的妻子就是在那边卖糕点，她就帮助她的丈 Karena 夫了。 mereka rajin, akhirnya mereka bisa buka toko. 因为他们很勤劳，他们后来就开店了。 Dan istrinya terus belajar, dia perusahaan kemudian menjadi bakery ya satu-satu dan buka toko yang cukup banyak, kemudian buka restoran. 他们很勤劳，就是从一个小的店变成一个大的店，变成一个餐馆。 Dan kemudian dia punya beberapa. 那他有几间的餐馆？ Dan kemudian pada umur 40 mau 50 tahun itu si cowoknya itu, si suaminya itu sudah kaya ya, mereka sudah kaya. 当丈夫已经40到50岁的时候，他已经很富有了。 Dan semua orang tahu suaminya sangat sayang istri ya, menurut orang luar ya. 那每个人就知道她这个丈夫很 Asal 爱她的 lebaran 妻子。 kalau pembantu pulang, mereka gak bisa bujuk pembantu tinggal. Suaminya akan suruh istrinya duduk di situ, suaminya yang sapu ngepel gak kasih istrinya kerja. 每次开斋节没有工人的时候，是她的丈夫他打扫家里，不容许他的妻子来打扫。 Dan mereka ngomong kalau istrinya mau makan jeruk, suaminya bukain jeruk, kupasin jeruk. 那如果他的妻子要吃这个句子的话，是她的丈夫帮她剥开。 Dan ternyata si suami yang kelihatan begitu sayang istri di luar ada simpenan. 其实 Karena kaya kan dia sekarang. 其实这样的一位丈夫呢，他在外面有情妇， Tapi dia tetap punya hati nurani. 但是他还有良心。 Jadi kalau si simpenan diminta beliin rumah, 若情妇要求他买个房子， dia beliin rumah, kemudian dia pulang dia bawa istrinya lihat villa-villa. Pokoknya kalau si simpenan minta yang berapa, dia kasih istrinya yang lebih bagus dari itu. 他就买房子给这个情妇，但是他就在看更好的房子买给他的妻子， Karena dia menganggap istrinya dari susah sudah ikut dia. 因为他认为他妻子从他很辛苦的时候已经与他一起， Dan sedikit menembus rasa bersalah saudara. 他觉得有一点点让他的感受的内疚感好一些。 Kalau si simpenan itu minta dibeliin berlian, 若情妇就要他买就是很贵的钻石， dia akan beli berlian yang misalnya itu 1 karat, istri pasti 2 karat. 他就是买更大更好的给他的妻子。 Dan kalau misalnya suruh beliin mobil, simpenan itu kan harus bayaran ya, mobil, rumah, berlian pasti ada. Jadi kalau dibeliin mobil, minta dibeliin mobil, dia akan beliin istri mobil yang lebih bagus. 若情妇要他买车子的话，他就会买更好的车子给他的妻子。 Sehingga orang-orang luar itu lihat suaminya itu suami yang sangat sayang istri saudara. 那别人就看到这个丈夫很爱他的妻子。 Saya mau tanya, kalau suatu hari istrinya tahu ternyata suaminya di luar sudah ada simpanan, bagaimana perasaan istrinya? 我要问大家，若有一天他的妻子知道他的丈夫在外面有情妇，他妻子的感受如何？ Dia akan mengatakan, oh diamond are forever. 他是不是会说，就是钻石是永远的呢？ Berarti dia cintanya juga pudar. 他的爱，这样的话，他的爱都是褪色了。 Ya daripada dia udah nyeleweng gak kasih saya duit, sekarang kasih duit ya cincailah. 妻子可能说，他已经有情妇了，现在他给我钱，那不是更好吗？ Berarti kamu gak punya pilihan lain, jadi cintamu juga sudah pudar. 就是他没有选择，他的爱已经褪色了。 Tetapi jikalau kamu adalah istri yang benar-benar mengasihi kamu, saya mau tanya istri-istri, bagaimana perasaanmu?
但是若你是一位爱丈夫的妻子，你感受如何？ Apakah kamu kecewa? Apakah kamu terluka? Apakah kamu menangis? 你是否伤心，已经失望了，你哭了？ Apakah kamu merasa dikhianati? 你是不是觉得你被出卖了？ Dan Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia sampai lahir ke dalam dunia ini. Dia rela dipaku di atas kayu salib waktu kita masih berdosa karena dia mengasihi kita. Dan kasih yang demikian kalau kita melakukan semua untuk dia tapi tidak mengasihi, itu menyakiti hati Tuhan. 但是我们的神呢，他就是何等爱我们的神，他就是被钉在十字架上为我们死。这样爱我们的神，若我们没有爱他，那神的心里是不是被我们伤透了呢？ Itu sebabnya Tuhan menegur jemaat yang di Efesus. Walaupun Tuhan tahu apa yang sudah mereka lakukan. Tuhan tahu ada kegiatan apa mereka giat bagi Tuhan. Mereka membela Tuhan. Mereka melakukan semua itu. Tapi Tuhan bukan melihat apa yang kita lakukan saja. Tuhan melihat hati kita. 因此，神就责备以弗所教会，他们很努力做一切，就是为神工作。但是神要他们的不是他们所做的，但是神要他们的心。 Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 mengatakan, kalau kamu bisa semua bahasa pun, kamu tidak mengasihi Tuhan. Itu sama dengan gong yang kosong, saudara. 所以在哥林多前书第13章第1节就说：你若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，你就成了乌的罗。 Dan jikalau kamu mengetahui segala pengetahuan, berarti kamu orang terpelajar, kamu orang yang hebat, punya banyak sekali talenta. 那若你有各样的知识，有很多的恩赐， Orang mungkin akan terpesona melihat kehebatan kita. 别人会惊讶，就是知道你很厉害。 Tetapi jikalau kamu tidak punya kasih, Allah tidak terpesona, saudara. 但你却没有爱，神都不欣赏了。 你又怎么样优秀？你没有爱神，在神的眼里 nothing。 Bagaimana hebatnya Anda kalau di hadapan Tuhan tidak mengasihi Tuhan, itu tidak ada artinya. Tuhan mau hati kita yang mengasihi Dia. 神就是要我们爱他的心。 Kita melihat Daud. 我们看大卫， Kenapa Alkitab mencatat Daud itu seorang yang menyenangkan hati Tuhan? 为什么在圣经说大卫就是讨神喜悦的人呢？ Padahal kalau kita tahu Daud itu membunuh Uria, mengambil Batseba dan berlaku dosa. 我们知道大卫他已经杀了乌利亚，他也拿了这个巴斯巴成为他的妻子。 Tetapi waktu Nabi Nathan menegur dia, dia langsung bertobat di hadapan Tuhan. 但是当先知责备他的时候，他就是在神的面前悔改。 Kalau kita baca Mazmur Daud, kita tahu kerinduan hati dia kepada Tuhan. 当我们看大卫的诗篇，我们就可以看到他心的渴 Tuhan 慕。 tahu siapa kita, kita penuh kelemahan. Tapi Tuhan tidak menuntut kita sempurna seperti itu. Tapi Tuhan menuntut kita, hati kita mengasihi Dia. 神知道我们有罪，我们软弱。神不是要我们一直都可以做对的一切，但是神要我们的心。 Sewaktu kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, kita akan taat kepada firman Dia. 当我们有爱他的心，我们都会顺从他的话语。 Dan di dalam Wahyu kita kembali Tuhan katakan apa? Bertobatlah saudara. 在启示录，神就说悔改吧。 Kalau tidak bertobat, kita tidak akan mendapat apa-apa. 若我们不悔改，我们得不到什么。 Tuhan mau hati kita yang mengasihi Dia. 神爱我们爱他的心， Kasih Allah kasih yang tidak pudar. Sewaktu kita kembali kepada kasih Allah, banyak hal yang bisa diselesaikan dan dibereskan, saudara. 神的爱是永不褪色的爱，在神的爱里，一切我们的困难都可以有解决的方法。 Karena jikalau kita bicara kasih yang tidak pudar, hanya dari segi manusia kita tahu setiap kita itu lama-kelamaan. Kain aja bisa pudar lah kelamaan dicuci. Cinta juga bisa pudar, saudara.
这样当我们讲到这不褪色的爱，看到人类，就看到我们的爱是可以褪色的。 Dan bagaimana supaya kita punya kasih yang tidak pudar? Pertama harus kembali kepada Tuhan, bertobat dan berbalik pada Yesus. 那我们如何有这个不褪色的爱呢？我们就要回到耶稣，要悔改， Dan mengasihi Tuhan kembali. 也在回转爱我们的上 Tuhan 帝。 Yesus pada masa Lenten ini kita ingat Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. 在这疫苦期，让我们来思想耶稣为我们死在十字架上， Dia rela terpaku menggantikan kita. 他心甘情愿的被钉在十字架上，代替我们。 Apakah ada yang bisa merenggut nyawa Yesus kalau Yesus tidak menyerahkannya? 是否有人可以拿掉耶稣的生命？若不是耶稣自己来献上他自己的 Alkitab 生命呢？ mencatat dia menyerahkan nyawanya. 圣经记载他献上他自己 Dia 的生命。 mengatakan di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 他在十字架上他说：“我的父啊，你为什么离弃我？” Kenapa Allah meninggalkan Yesus? Karena saat itu Yesus menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Menanggung dosa saya dan saudara di atas kayu salib. 为什么天父离弃主耶稣呢？因为主耶稣在十字架上，在担当我们的罪，就是我和你的罪。 Dan kemudian Yesus berkata, genaplah, yaitu genaplah karya keselamatan. Tujuan dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saya dan saudara. 耶稣说：“成了。”成了的意思就是神的救恩的工作已经完成了，就是成为我们大家的救赎。 Dan Yesus menyerahkan nyawanya. 耶稣就献他自己的生命。 Kasih dari Golgota, kasih yang begitu besar dari Allah. Itu sebabnya Allah juga mau hati kita yang mengasihi Dia. Saudara bukan siapa-siapa, betapa hebat pun saudara. Mau punya uang jadi orang nomor 1 paling kaya pun tidak ada arti di hadapan Tuhan. Tapi jikalau saudara mengasihi Tuhan, saudara adalah anak-anak Tuhan. 各个他的爱就是那何等大的爱！上帝就是看我们的心。若我们是很富有的人，我们有很多的金钱是没有意义的。只有一件事有意义，就是我们的心。 Apakah hari ini saudara datang ke bait Allah karena saudara rasanya saya rindu kepada Tuhan. Kayak orang jatuh cinta ya, ketemu, datang. Kita mempunyai sukacita dan saya datang beribadah karena saya mengasihi Tuhan. 弟兄姐妹，今天早上来到神的跟前，是不是带着一个渴慕的心，就是爱神的心来到他的跟前呢？ Jikalau kita melayani Tuhan hari ini, apakah itu acara aja atau sekedar program? Atau karena saudara sungguh mengasihi Tuhan dan menikmati pelayanan itu? 若我们今天服侍神，是不是因为有一个计划？ 有一个节目而已，或者是因为我们真正的爱神，就是我们要侍奉他。 Kita rindu melakukan sesuatu untuk Tuhan. 我们渴慕为他工作。 Saudara, tidak ada orang yang tahu. Orang hanya akan melihat luarnya, tapi Tuhan tahu hati kita. 弟兄姐妹们，没有一个人知道，因为人只看外表，神看我们的心。 Tuhan tahu hati kita. 神知道我们的心， Itu sebabnya Tuhan menyebut Daud seorang yang menyenangkan hati dia. 因此神就说，大卫就是讨神喜悦的人。 Hari ini kita menyanyikan ingin menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya cara kita bisa menyenangkan Dia adalah mengasihi Dia dengan kasih yang kekal. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. 今天我们唱诗歌，我们讲我们要讨神喜悦，如何来讨神喜悦呢？就是我们要全心全意的爱他。 Kasih Tuhan tidak pernah pudar. 神的爱永不褪色。 Apakah kasihku pada Tuhan hari ini sudah pudar? 我的爱与对神的爱，今天是否是褪色了吗？ Tidak ada yang tahu tapi Tuhan tahu. 没有人知道，只有上帝知道。 Biarlah kita
mengambil waktu sejenak, berbincang-bincang dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, katakan pada Dia, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Walaupun mungkin saya punya kelemahan, saya sering jatuh, tapi Tuhan tahu di dalam kedalamanku, aku sebenarnya mengasihi Engkau. Kita ambil waktu sejenak saja dengan tenang, tidak ada musik, tidak ada apa-apa. Hanya ada saudara dan Tuhan Yesus. Dan kita ngobrol dengan Tuhan sejenak. 让我们拿一点点时间，我们就对上帝说话。虽然我们有软弱，但是我们真正要爱他。 Apa yang kita katakan kepada Tuhan, ngobrol, saya percaya Tuhan mendengarkan. 我们所说的一切，我相信神在听。 Bapa yang mengasihi kami, kami telah mendengar firman-Mu. Di masa Lenten ini kami diingatkan akan kasih Golgota. 爱我们的天父，我们知道你爱我们，听我们的祷告。在这遇苦期，就是你伟大的哥哥他的爱。 Biarlah kasih-Mu sekali lagi mengajar kami, sehingga kami juga mengasihi Engkau. 愿你的爱再一次来教导我们，让我们爱你。 Tuhan, ajarilah kami. 主啊，求你教导我们， Tolonglah kami yang lemah ini, 帮助我们软弱的人， sehingga kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang tidak pernah pudar. 让我们可以以永不褪色的爱来爱你。 Kalau saat kami pertama percaya padamu, kami jatuh cinta, kami begitu rindu beribadah, biarlah kasih itu tetap ada di hati kami. 当我们初信时，我们很热心的来爱你，主啊，让那同样的爱再一次来充满我们的心。 Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. 这是我们在你的跟前， Engkau telah mendengarkan segala doa kami. 你已经垂听我们一切的祷 Engkau 告， mengenal kami. 你认识我们， Engkau tahu hati kami. 你知道我们的心。 Kami berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. 我们祷告，把我们每一位交在主的手中。 Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu, karena kami mengasihi Engkau. 让我们所做的一切可以讨你喜悦，因为我们爱你。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Amin.